Salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Anwar Musa yang mana beliau adalah seorang Presiden Muafakat Nasional, yang mana pertubuhan itu bukan kerajaan, dan yang mana kita tahu juga Muafakat Nasional dikatakan telah pun menerima 10,000 permohonan ahli dalam tempoh beberapa jam keahlian dibuka. So, apa yang saya lihat daripada Muafakat Nasional ni, daripada mana yang kita lihat selama ini, kenapa baru hari ini Tan Sri Anwar Musa nak membuka keahlian dan akhirnya boleh mendapat sokongan yang menggalakkan, iaitu 10,000 keahlian dalam beberapa jam, dia kata, apabila dibuka. Kenapa perkara ini baru hari ini? Jadi inilah satu cara yang mana untuk mereka cuba memecah belahkan politik negara ini. Dulu mereka gunakan juga Muafakat Nasional ni apabila mereka dan PAS, UMNO dan PAS ini tadi bergabung, dan akhirnya mereka konon-kononnya membentuk kerajaan Melayu Islam. Apa yang kita lihat? Yang susah adalah rakyat, yang senang adalah Presiden PAS, Tan Sri Anwar Musa ni, yang mana mereka-mereka yang penting ini yang dapat jawatan, dan akhirnya yang menderita rakyat. Apabila kerajaan pintu belakang itu terbentuk, dan akhirnya waktu itu dalam keadaan COVID melanda negara, rakyat meninggal sampai 30,000 orang, dan hampir berjuta orang juga kita terkena gejala COVID ini. Yang rugi kita rakyat, dan akhirnya ekonomi merundum. Mereka-mereka ini menggunakan NGO seperti ini, yang mana mereka hari ini apabila jatuh, apabila dah dibuang seperti mana yang kita lihat kepada Tan Sri Anwar Musa ni, maka mereka dengan sedaya upaya untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi ini adalah salah satu yang saya lihat, kita jangan sebagai duduk dalam kerajaan hari ini mengambil perkara ini perkara mudah, kerana perkara yang kecil seperti ini yang mereka rancang perlahan-lahan akhirnya menjatuhkan kerajaan. Ini adalah satu yang kita lihat sebagai sikap yang mana mereka cuba mainkan isu perkauman, isu yang melibatkan keagamaan. Isu yang kita lihat Muafakat Nasional ni, apabila mereka akan mainkan isu perkauman, iaitu Muafakat Nasional ni, kita tahu bahawa mereka cuba gabungkan pemimpin-pemimpin Melayu ini tadi. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kerajaan Melayu itu sendiri. Kerajaan yang ada dalam negara kita ni tidak ada kerajaan Cina, kerajaan India, tak ada. Tak ada kerajaan Sabah Sarawak. Yang ada adalah memang kerajaan yang Perdana Menterinya adalah orang Melayu, dan mereka akan jatuhkan. Jadi, apa hasilnya? Dia tidak akan menguntungkan orang Bumi Putra. Muafakat Nasional ni, apa tujuan dia? Dia bukannya ada untuk kepentingan orang lain. Tan Sri Anwar Musa sendiri tahu bahawa negara ini tidak boleh hanya satu kaum. Tan Sri Anwar Musa sendiri tahu, dan juga Presiden PAS juga tahu bahawa Sabah dan Sarawak itu ada perjanjian dalam Malaysia ini, dan kita tidak boleh membentuk Malaysia ini dengan Muafakat Nasional. Tetapi kenapa mereka lakukan? Hari ini siapa punya nak jadi kerajaan perlu ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak, kerana Sarawak mempunyai 30 lebih kerusi parlimen, begitu juga dengan Sabah. Jika kita nak membentuk kerajaan, harus ada parti-parti daripada Sabah Sarawak untuk membentuk kerajaan. Dan kalau kita nak berharap dengan Muafakat Nasional ni, apa yang ada? Apa tujuannya? Tak ada tujuannya. Hanya untuk memainkan sentimen pergauman dan agama. Jadi saya harap apa yang Tan Sri Anwar Musa ni buat, cuba untuk dia nak gunakan NGO seperti Muafakat Nasional ni, yang mana selama mereka berada dalam kerajaan, mereka tak sebut pun isu Muafakat Nasional ni. Jadi saya harap Menteri KDN ambil tindakan dengan orang seperti Tan Sri Anwar Musa ni. Kerana kita perlu menghadkan mereka ni supaya tidak lagi cuba menjatuhkan kerajaan dengan perlahan-lahan. Kita tengok, mereka berada dalam kerajaan. Apabila PAS dan UMNO berada dalam kerajaan suatu masa dulu, kenapa Tan Sri Anwar Musa tidak membuatkan pertubuhan ini supaya berjalan dengan lancar? Kenapa apabila dipecat baru dia sibuk untuk membuka keahlian? Apa motif dia? Kenapa sebelum-sebelum ini dia tidak nak bergerak aktif? Jadi inilah satu yang kita lihat, pembohongan politik yang mana untuk kepentingan peribadi. Kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Shahidan Kassim. Sama juga. Mereka sekarang ni apabila sudah pun ditolak ataupun dah dikeluarkan daripada UMNO, mereka cuba mencari jalan yang mana sama macam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka cuba untuk menjatuhkan parti mereka sendiri. Saya tidak kisahlah kerana itu parti mereka. Tetapi yang saya kisahkan kerana kerajaan perpaduan yang ada hari ini, yang mana juga Perdana Menterinya adalah daripada parti saya, yang mana saya tak nak perkara ini menjejaskan politik negara kita ini, akhirnya yang susah rakyat. Rakyat akan menderita kerana perangai-perangai ahli politik seperti mana yang kita lihat
Tan Sri Anwar Musa ini nak lakukan? Apa faedahnya? Dia nak menggerakkan NGO Muafakat Nasional itu hari ini. Apa dia? Apa dia motif dia? Nak selamatkan kerajaan Melayu Islam sekali lagi? Membohongi rakyat Malaysia ni? Akhirnya dia tidak akan boleh membentuk. Kerajaan yang ada hari ini harus ada kalangan-kalangan yang bukan Melayu Islam juga berada di dalamnya. Tidak pernah kita boleh buat lakukan. Kerana kita ni dah demokrasi dan juga cara politik kita ini dan kepimpinan parti ini tidak akan dapat menang kursi majoriti. Jadi tidak boleh lagi. Dulu daripada zaman dahulu lagi, UMNO Barisan Nasional pun, mereka tetap ada kalangan-kalangan yang non-Muslim berada dalam kerajaan itu. Bagaimana kamu nak membentuk kerajaan Melayu Islam tu? Jadi orang seperti Tan Sri Anwar Musa, orang seperti Presiden PAS ni, orang seperti Datuk Seri Syahidan Kasim, perlu kita siasat. Kalau mereka lanjut dengan perkara-perkara yang boleh menjejaskan kestabilan politik, kestabilan ekonomi, yang mana mereka ini telah pun lama duduk dalam politik dan akhirnya kita tahu dari mana kekayaan Tan Sri Anwar Musa. Kalau kita nak tengok apa yang dia bisnes ke selama ini. Dan kita lihat Tan Sri Anwar Musa menggunakan juga isu-isu kenegerian. Kerana beliau datang daripada Kelantan dan hari ini kenapa dia begitu nak dengan cerita Muafakat Nasional? Dia akan pergi ke arah kenegerian, perkauman, dan akhirnya dia main isu agama. So, kita jangan lagi leka dengan permainan sentimen yang mereka buat ini. Seperti manalah ini dulu apabila awalnya kita biarkan mereka buat Kongres Maruah Melayu. Siapa di dalangnya? Mereka-mereka ini juga. Apabila Kongres Maruah Melayu ini berjaya mereka buat, akhirnya mereka pelan-pelan pula merombak apa yang ada dalam kerajaan yang telah ada. Ini kerajaan perpaduan. Kerajaan Pakatan Harapan pun boleh mereka robek. Inilah geng-geng. Kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri telah pun mereka robekkan dengan keluarnya bersatu. Dengan melompatnya ahli-ahli parlimen. Membentuk satu kerajaan dengan Pakatan Parti yang kalah. PAS tidak pernah menang. Dan akhirnya sentiasa saja mencari ruang untuk bergabung dengan parti mana-mana. Untuk dia berada dalam kerajaan. Tetapi akhirnya yang rugi adalah kita rakyat. Semuanya akan rugi kepada kita rakyat. Yang untung pemimpin seperti Tan Sri Anwar Musa ni bolehlah pakai beg LV, slipper LV lepas ni. Yang mungkin lebih mahal daripada LV pun akan boleh pakai. Jadi mereka-mereka ini mencari makan dalam politik, dibayar oleh rakyat, projek daripada politik. Dia bukan boleh kaya sendiri. Mereka-mereka ini yang kita lihat kaya raya hari ini sebenarnya hasil daripada rakyat. Tetapi mereka punya sombong dan angkuhnya seolah-olah mereka lah kilang duit. Tidak ada. Pemimpin yang ada di dalam negara ni mereka bukan ada kilang duit. Kilang duitnya adalah kita rakyat ni. Kerana kita yang bayar gaji mereka melalui cukai-cukai, melalui duit yang kita kumpul di pusat itu. Melalui projek-projek kerajaan, tender-tender kerajaan. Dan akhirnya pemimpin-pemimpin ini mengaut keuntungan dengan 10%, 2%, 5%. Ini pun cara kita ni. Sebab tu saya kata, kita ni Bumi Putra tak pandai berniaga. Inilah antaranya. Jadi untuk nak kekalkan kuasa, akhirnya nak cerita tentang Muafakat Nasional. Apa tujuannya? Untuk diri sendiri. Kerana apa? Kerana dendam politik dan dah tak dapat jawatan. Selama ni ada escort. Itulah alkisahnya. So itu pencerahan saya. Saya harap Menteri KDN jangan leka sangat, ambil tindakan cepat dengan perkara-perkara seperti ini. Kerana benda-benda seperti inilah yang selama ini menjatuhkan kerajaan PH 22 bulan. Kerana kita biarkan. Sekian pencerahan saya. Thank you.